Oke, selamat pagi anak-anak murid cikgu. Hari ini kita akan sambung untuk buat ulang kaji bagi tajuk trigonometry. Dekat tajuk trigonometry, dia mula dengan segi tiga tepat. Dalam segi tiga tepat ini, cikgu mahu pelajar saya ingat dengan perkataan how. H-A-O. Kita tahu segi tiga tepat ini dia ada sudut 90 darjah. Jadi tiga sisi ini yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini adalah kedudukan untuk sisi H, hypotenuse. Seterusnya kita perlu tengok sudut alfa dia. Misalnya sudut alfa dekat sini, sisi yang bertentangan dengan sudut alfa ini adalah kedudukan O. Satu lagi sisi ini adalah kedudukan untuk sisi adjacent. Untuk carikan panjang sisi, ingat dengan H kuasa 2 tolak A kuasa 2 boleh dapat jawapan untuk O kuasa 2. Kalau kita nak carikan O, kita pakai tolak. Nak carikan A, kita pakai tolak juga. Hasil tambah antara A kuasa 2 dengan O kuasa 2 barulah boleh dapatkan maklumat H kuasa 2. Kita ingat dengan slogan Soh Cah Tua untuk carikan nisbah trigonometry. Ada 3 nisbah trigonometry yang kita belajar. Kita ada belajar sin alpha, cos alpha, dan tangent alpha. Nak carikan sin alpha, kita pakai O per H. Nak carikan cos alpha, kita pakai A per H. Nak carikan tangent alpha, kita pakai O per A. Seterusnya, dari nisbah trigonometry, kita mau carikan sudut. Kita mau carikan sudut, kita perlu ingat dekat kalkulator kita perlu tekan shift. Lepas tu sin. Nilai untuk trigonometry kita key in, tekan equal, barulah boleh dapat maklumat untuk sudut rujukan sepadan, iaitu sudut alfa. Kalau sebaliknya, diberi sudut alfa, diminta carikan nilai trigonometry, kita tidak perlu tekan shift. Kita terus tekan sin ataupun cos, tangent. Lepas tu key in kan sudut alfa, tekan equal, dapatlah jawapan nisbah trigonometry. Untuk semester 3, kita belajar bulatan unik. Bulatan unik artinya ada sata cates. Dalam sata cates ini terdiri daripada 4 sukuan. Sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dalam bulatan unik kita boleh dapati setiap jari ini dia akan bersilang pada satu titik dengan bulatan unik ini. Jadi titik ini ada koordinat X dan Y. Jadi X dan Y ini boleh kita terus ambil nilai X ini untuk cos theta, nilai Y ini untuk sin theta. Hanya kalau kita mau carikan tangent theta, kita perlu gunakan sin theta bahagi dengan cos theta. Sin theta, cos theta dengan tangent theta ini adalah maklumat untuk nilai trigonometry. Jadi nilai trigonometry dia terdiri daripada nombor positif, ada juga nombor negatif. Ia berbeza dengan nisbah trigonometry. Nisbah trigonometry sentiasa nombor dia adalah positif, tak ada yang negatif. Dengan menggunakan X sugar to coffee, kita boleh tahu mana satu sukuan dia berada. Formula untuk mendapatkan sudut theta, kita pakai KBT, kawan besar tolak. Okey, itu sahaja keseluruhan untuk trigonometry pagi semester 3 ini. Latih kendiri 3.1.4a. Dia ada 4 soalan. Hari ini kita akan bincang soalan yang ketiga dan soalan keempat. Kita tengok soalan ketiga. Soalan ketiga, sebuah kabel belayar
dari kedudukan A. Jadi ini adalah kedudukan A. Jadi dari kedudukan A ke kedudukan B. Dengan keadaan jarak AB, ini adalah jarak AB. Jadi jarak AB dia 35 meter. Keadaan jarak AO dan OB adalah sama. Jadi kedua-dua garisan yang warna merah ini dia adalah sama. Laluan kabel tersebut adalah selari dengan daratan. Artinya ini adalah daratan dia. Laluan dari A ke B ini, kedua-dua ini adalah selari. Dari kedudukan B, ini adalah kedudukan B. Kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api. Jadi artinya kapal berlayar ini, dia sampai ke kedudukan B ini, dia akan naik pergi ke rumah api yang berada dekat darat, yaitu kedudukannya C. Jika OA ialah 20 meter, yaitu garisan yang berwarna merah ini adalah ukuran dia 20 meter. Sekarang dia minta kita hitungkan sudut theta. Ini adalah soalan dia. Dari soalan, dia katakan OA dengan OB adalah sama. Jadi kita boleh katakan sini adalah 20 meter. OB juga 20 meter. AB jarak dia adalah 30 meter. Sekarang kita mau carikan sudut theta. Cikgu lukiskan satu segitiga tepat. Jadi setengahkan sudut theta dia, artinya sudut ini adalah setengah theta. Kita mau tentukan sisi dia. Sisi OA adalah 20 meter. AB adalah 35. Setengah daripada 35, ukuran dia adalah 17,5 meter. A dia minta kita carikan sudut theta. 17,5 adalah sisi yang bertentangan dengan sudut setengah theta. Ini adalah kedudukan O. Sisi bagi 20 meter ini adalah hash. Ya, sebab dia berada bertentangan dengan sudut 90 darjah. Cuba kita tengok, kita ada maklumat O, ada maklumat hash. Kita akan gunakan solve untuk carikan jawapan setengah theta ini. Jadi kita pakai solve, sin. Apakah sudut dia? Sudut dia adalah setengah theta, adalah bersamaan dengan O per hash. O merujuk gambar rajah ini, O dia adalah 17,5. Isikan hash 20 setengah theta. Antisinus kurungan 17,5 per 20. Kan shift sin kurungan 17,5 per 20. Kurungan tutup. Equal 61,04 darjah. Nak carikan theta, kita perlu tarakkan 61,04 darjah ini dengan 2. 122,08 darjah. B, dia minta kita carikan jarak di antara kapal tersebut pada kedudukan B ke rumah api. Tadi kita katakan kapal berlayar ini dia sampai ke kedudukan B ini, lepas tu dia mau naik ke kedudukan C, rumah api yang berada dekat darat. Jadi sekarang, bolehkah kita lukiskan satu segitiga bersudut tepat? Ini adalah segitiga yang ada kaitan dengan jarak BC. Kita ada maklumat OB 20, OC 17,5 meter. Untuk soalan B, keadaan dia seperti ini.
tak ada sudut, dia hanya ada dua sisi sahaja yang ada ukuran. Artinya, untuk soalan ini kita perlu gunakan how untuk cari, iaitu H kuasa 2 tolak A kuasa 2 akan bersamaan dengan O kuasa 2. Kalau alfa dia dekat sini, sudut sisi pertentangan dia iaitu tanda soal ini adalah sisi O. Sisi yang berukuran 20 meter ini adalah sisi H. Satu sisi lagi iaitu bersebelahan dengan sudut alfa ini adalah sisi A. Sekarang nak carikan CB. CB sama dengan, sebab kalau CB dekat sini dia kuasa 2. Kalau kuasa 2 pindah ke sebelah sini akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 H dia adalah 20 square. Pakai tolak. Square, 20 square tolak dengan 17.5 square. Boleh selesaikan gunakan kalkulator. Ingat letakkan kurungan dekat sini ya. Okey, kita selesaikan gunakan kalkulator kita. Punca kuasa 2 kurungan 20 square tolak dengan 17.5 square. Kurungan tutup. Equal. Dapatlah jawapan dia berapa? Jawapannya adalah 9.68 meter. C. Tentukan nilai tangent sudut AOC. Mari kita tentukan kedudukan sudut AOC. Titik A dekat sini, titik O dekat sini, titik C dekat sini. Ini adalah sudut yang perlu kita cari. Cikgu labelkan dia dengan X. Pertama sekali, kita perlu tentukan untuk sudut X ini dekat mana satu sukuan dia berada. Sebab soalan C ini kan, dia minta kita carikan tangent sudut AOC. Ini dia minta kita carikan nilai trigonometry. Masih ingat kalau nak carikan nilai trigonometry, dia ada dua perkara perlu kita buat. Pertama sekali, kita perlu tentukan dia positif ke negatif. Seterusnya, kita perlu tentukan mana satu adalah sudut alfa dia. Sudut yang berada di dalam sayap rama-rama bulatan unik. Sata cates dia. Okey, sata cates dia. Untuk keadaan sekarang ini, sukuan pertama dia dekat mana? Tengok starting point dia dekat sini. Lepas tu, dia bergerak pergi ke arah ini. Ini adalah sudut S dia. Jadi, sukuan pertama dia jatuh ke bawah sini. Artinya, untuk sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat ini bukan sentiasa tetap. Bukan sentiasa tetap mesti dekat petak yang atas ini. Dia boleh alih berdasarkan soalan. Jadi, berdasarkan soalan ini, sukuan pertama dia dekat bawah sini. Seterusnya, dia bergerak ke arah ini. Ini adalah sukuan kedua. Ke atas ini, sukuan ketiga. Akhir sekali, sukuan keempat. Dekat sukuan yang kedua, mari kita ingat dengan slogan add sugar to coffee untuk tentukan dia positif ke negatif untuk tangent. Add sugar to coffee. Untuk sukuan yang kedua, sinus sahaja yang positif. Macam mana pula dengan tangent? Negatif. Ya. Untuk nilai trigonometry ini sudah kita tahu tanda dia adalah tanda negatif. Macam mana kita nak carikan nisbah dia? Nak carikan nisbah dia, kita perlu lukiskan satu segitiga bersudut tepat. Ini adalah sudut alfa dia. Berdasarkan soalan A, kita tahu sudut dekat sini berapa?
61.04. Jadi sini adalah 61.04. Kita boleh carikan sudut alfa dia adalah persamaan dengan 90 darjah tolak dengan 61.04 darjah. 28.96 darjah. Tangen bagi sudut AOC adalah persamaan dengan negatif. Tangen alfa dia adalah 28.96 darjah. Jawapannya adalah negatif 0.5531. Boleh jelas? Cikgu, kenapa cikgu ambil 61.4 darjah tu? Cuba kita tengok yang tadi soalan A ini. Soalan A ini untuk segitiga bersudut tepat ini cikgu ambil dari mana? Cikgu ambil dari sini. Untuk kita carikan AOC, kita perlu rujuk sudut alfa dia yang dekat sebelah luar sini. Setengah theta berapa? Sudut setengah theta dia adalah 61.04 darjah. Kalau kita nak carikan sudut alfa ini, bolehlah kita ambil sudut yang 90 darjah ini tolak dengan sudut 61.04 darjah. Soalan nombor 4 dia ada kaitan dengan jam. Jam loceng. Dia minta kita carikan sudut theta, di mana jam loceng ini jarum minit dia diputarkan ikut arah lawan jam dari nombor 3 hingga ke nombor 10. Jam kita ada 12 pecahan. Setiap pecahan ini berapa sudut? Satu bulatan penuh kita tahu adalah 360 darjah. Dipecahkan kepada 12. Jadi artinya setiap bahagian kecil ini adalah 30 darjah. Untuk soalan A, sudut theta dia nombor 3 bergerak pergi ke nombor 10. Berapa sudut theta ini? Setiap bahagian ini 30 darjah. Sekarang dari nombor 3 bergerak pergi ke nombor 10. 5 bahagian betul? Jadi kita nak carikan theta, kita pakai 5 kali 30. Dapatlah theta dia 150 darjah. B, dia minta kita carikan cos theta. Ini dia minta kita carikan nilai. Nilai trigonometri. Untuk nilai trigonometri ada 2 bahagian. Pertama, tentukan dia positif negatif. Yang kedua, tentukan nisbah. Dari nombor 3 bergerak pergi ke nombor 10. Ini adalah sudut theta dia. Nak tentukan dia positif negatif, kita perlu ada sukuan. Kita buat paksi Y, kita buat paksi X. Jadi sekarang sukuan starting point dia dekat sini. Ini sukuan pertama. Ini adalah sukuan yang kedua. X juga. Tekan sukuan yang kedua, sinus sahaja yang positif. Kosinus dia adalah negatif. Dengan menggunakan segitiga bersudut tepat ini, kita boleh labelkan mana kedudukan sudut alfa dia. Sebab nisbah trigonometri ada kaitan dengan sudut alfa. Sudut alfa dia dekat sini. Kita tahu sudut theta dia adalah 150 darjah. Berdasarkan soalan A, sudut alfa mengambil 180 darjah tolak dengan 150 darjah. Dapatlah sudut alfa dia adalah 30 darjah. Sekarang bolehlah kita carikan untuk cos theta bersamaan dengan negatif cos 30 darjah. Untuk sudut 30 darjah, ini adalah sudut khas. Dia berasal dari segitiga sama sisi. Sini ukuran 2, sini ukuran 2, sini ukuran 1, ukuran 1. Sini bersudut 60 darjah, atas sini berukuran 30 darjah. Jadi ada nilai 1, ada nilai 2. Satu sisi lagi yang tidak tahu, dia adalah punca kuasa
3. Sekarang kita nak carikan cos. Cos ada kaitan dengan cah, iaitu A per H. Kita rujuk sudut 30 darjah ini. Di depan dia, nilai 1 ini adalah O. Bertentangan dengan sudut 90 darjah, nilai ini adalah H. Bersebelahan dengan sudut 30 darjah ini, nilai ini adalah A. Jadi A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi jawapan bersamaan dengan negatif. Cos adalah A per H. Nilai A dia adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Per H. H dia adalah 2. Ya, latihan ekstensif terdiri daripada 5 soalan. Soalan pertama, nyatakan hubungan. Mesti ada kaitan dengan sudut rujukan sepadan. Tangen 154 darjah. Ini dia minta kita carikan hubungan. Perlu kita tentukan dia positif ke negatif. Lepas tu, nisbah trigonometri dia. Kita rujuk balik sukuan dia. Starting point dia dekat sini 154. Ini kedudukan 154. Sukuan yang kedua dia berada. Jadi, dalam sukuan yang kedua dia berada juga sahaja yang positif. Jadi tangen adalah negatif. Ini adalah kedudukan alfa. Kita ingat dengan kawan besar tolak. Ada 3 orang kawan. Kawan yang pertama 154. Kawan yang kedua adalah alfa. Kawan yang ketiga adalah 180. 180 adalah kawan besar. Jadi, kita nak carikan sudut alfa, kita boleh gunakan kawan besar tolak, iaitu negatif tangen kawan besar 180 darjah tolak dengan 154 darjah. Dapatlah negatif tangen 26 darjah. Tidak perlu kira jawapan. Dia minta kita sampai ke hubungan, kita sampai ke tahap ini cukup. Jadi B dan C cuba selesaikan sendiri. Soalan nombor 2. Carikan nilai. Kalau carikan nilai, artinya kita perlu kira nilai pakai kalkulator. Perlu 2 perkara. Positif ke negatif. Lepas tu, nisbah trigonometri dia. Ada kaitan dengan sudut alfa. Nak tentukan dia positif negatif, perlu lukiskan sukuan dia. Starting point dia dekat sini 116. Dia masuk ke sukuan yang kedua. Ada 116, ada 180, ada sudut alfa. Mana satu adalah kawan besar? 180. Cos 116 darjah bersamaan dengan dekat sukuan yang kedua. X juga. Sinus sahaja yang positif. Jadi cos dia adalah negatif. Cos. Nak carikan alfa, kita pakai kawan besar tolak. Kawan besar 180. Tolak dengan theta 116. Dapatlah negatif cos 64. Jangan berhenti dekat sini. Kalau berhenti dekat sini adalah hubungan. Dia minta kita carikan nilai. Carikan nilai, kita perlu keluarkan kalkulator. Kita dapatkan jawapan dia. Negatif cos 64 darjah. Negatif 0.4384. Soalan B dan C selesaikan sendiri. Kita teruskan ke soalan nombor 3. Soalan ini dia minta kita carikan sudut theta. Kalau nak carikan sudut theta, kita perlu rujuk 2 perkara juga. Maklumat yang dia beri ini positif ke negatif? Lepas tu, apakah jawapan alfa dia? Supaya nanti kita boleh carikan theta. Membolehkan kita tentukan dia positif ke negatif? Kita rujuk soalan dia. Soalan dia bagi tahu kita dia adalah negatif. Okey, dia adalah negatif. Kalau negatif, jawapan dia dekat mana satu sukuan?
Untuk Sata Chates ini terdiri daripada 4 sukuan berdasarkan egg, sugar, to, coffee. Untuk tangent, mana satu sukuan dia adalah negatif? Sukuan kedua dan sukuan keempat. Sebab sukuan kedua sugar, sinus sahaja yang positif. Keempat, cosinus sahaja yang positif. Jadi tangent adalah negatif untuk kedua-dua sukuan ini. Mari kita lukiskan rama-rama bulatan unik. Kita fokus kepada sukuan kedua dan sukuan yang keempat. Rama-rama ini ada sudut alfa. Okey. Ada sudut theta juga. Ada sudut dekat paksi X juga. Ini 360. Sudut theta dekat sini. Kita fokus kepada sukuan yang kedua dulu. Sukuan yang kedua, siapa adalah kawan besar? 180 adalah kawan besar. Okey. Sukuan yang keempat pula 360. Kalau kita nak carikan theta dia, kita akan pakai kawan besar tolak alfa. Nak carikan theta bagi sukuan yang keempat, kita akan pakai kawan besar tolak dengan alfa. Masalahnya, macam mana kita nak carikan alfa? Nak carikan sudut alfa, kita perlu tekan anti-tangent. Ambil, apakah nilai dia? Nilai dia adalah 0.7265. Jawapannya adalah 36 darjah. Alfa bersamaan dengan 36 darjah. Kita bolehlah carikan theta dia. Theta dia 180 darjah tolak 36 bersamaan dengan 144 darjah. Dalam sukuan yang kedua, nak carikan theta, pakai 360 darjah tolak dengan 36 darjah. Dapatlah jawapan 324 darjah. Soalan nombor 4. Dia minta kita carikan cos alfa dan tangent beta. Kita semak sudut dia. Alfa dekat sini. Beta dekat sini. Sudut ini adalah sudut alfa. Sudut alfa adalah sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan, dia akan bagikan nisbah trigonometri, bukannya nilai trigonometri. Kalau nisbah trigonometri, tak ada jawapan negatif. Jawapan dia adalah positif. Cos alfa, cos beta, jawapan dia adalah positif. Sudut theta sini adalah 150. 180 darjah tolak 50. Dapatlah 30 darjah. Ini adalah sudut khas. Kalau sudut khas, perlulah lukiskan segitiga yang ada sudut 30 darjah. Sudut 30 darjah ini datang dari segitiga sama sisi, di mana ini ukuran dia 2, sini ukuran dia 1, sini sisi dia punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi O 1, H 2, punca kuasa 2 bagi nombor 3, ukuran dia adalah A. Sekarang kita nak carikan cos alfa, iaitu nak carikan cos 30 darjah. Jawapannya adalah cah A per H. Kita ambil maklumat untuk A. Jadi A dia adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. H dia adalah 2. Sudah kita selesaikan. Sambung lagi ke B. Untuk tangent beta, kita juga buat tangent 30 darjah. Ingat dengan toah, iaitu O per A. Carilah mana O dia. O 1. A punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi O per A. O dia 1. 1 per punca kuasa 2 bagi nombor 3. Ini jawapan. Ya, soalan nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang kayu yang panjangnya 8 meter. Disandarkan pada dinding dekat.
Jarak mengufut dari dinding ke kayu tersebut adalah 6 meter. Hitungkan sinus theta. Ini dia sebenarnya minta kita carikan nilai trigonometri. Kalau ada kaitan dengan nilai trigonometri, kita perlu tentukan dia positif negatif ke, dan perlu tentukan mana alfa dia. Lukiskan paksi X dan paksi Y. Sekarang starting point dia bukan dekat sebelah depan sini, adalah dekat sebelah kiri. Ini starting point dia. Bergerak, ini adalah sukuan yang pertama. Masuk ke sukuan yang kedua. Ingat dengan X juga. Kebetulan dia adalah sinus juga. Dia adalah tanda positif. Nak carikan sin theta, kita tahu nilai dia adalah positif. Positif sin alpha. Sin alpha, kita ingat dengan soh. Iaitu, kita perlu buat O per H. Dekat soalan ini, sudut theta dekat sini, mana tempat O? Bertentangan dengan sudut alpha, ini adalah kedudukan O. H adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Ini adalah H. Jadi H adalah sama dengan 8 meter. Yang 6 meter ini adalah A. H, A, O. Nak carikan O, kita perlu buat tolak. Kita perlu pakai H kuasa 2 tolak A kuasa 2. O akan bersamaan dengan, jadi kuasa 2 dia pindah akan jadi puncak kuasa 2. H dia adalah 8 square. Tolak dengan A dia 6 kuasa 2. Buat kurungan 5.2915. Untuk sin theta, jawapannya O per H, iaitu O 5.2915. H dia 8. Selesaikan 0.6614. Itu sahaja untuk hari ini tentang perbincangan latihan ekstensif. Boleh selesaikan tugasan pop quiz 3 dan ujian bertulis. Kita boleh bersurai. Thank you kelas. Bye. Jumpa minggu depan.